Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah muslim dan satu lagi Doktor sini. saya sendiri. Saya sebenarnya dalam perjalanan cuti ke Bandung, saya kata kepada Saudara Arif juga, kita sekejap lah, kita nak pergi balik jalan juga. Semua sini student Bandung. Okay, kita bagi pada dua sesi. Satu sesi lah sesi mukadimah dan kemudian soal jawab. Hari ini kita tengok seluruh, kalau di Malaysia orang sambut Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ramai orang kata Malaysia salam Maulid Nabi Malaysian style. Walaupun saya tengok begini, saya tak dapat internet, jadi saya tengok di hotel tadi, orang asyik sibuk dengan kangkung daripada tak apa, saya bukan nak cerita Maulid Nabi. Ada sarjana sebenarnya berbeza pendapat bila lahir tarikh lahirnya Nabi SAW. Ada yang berpendapat 17 Rabiul Awal, ada yang berpendapat 12 Rabiul Awal, ada yang berpendapat pada bulan Ramadan. Kerana disebabkan pada zaman sahabat tidak ada sambutan, maka mereka tidak tahu exact date pada kelahiran Nabi. Tapi itu tidak menafikan bahawasanya para sahabat menghayati makna kedatangan Nabi, bahkan mereka lebih menghayati daripada apa yang kita hayati. Perkataan saya selalu sebut pada tempat itu, apabila datang Maulid Nabi, orang biasanya akan highlightkan ayat Allah, iaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak hantar engkau wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat, mercy kepada siapa? Kepada alamin. Alamin adalah plural kepada perkataan alam. Maksudnya alamin ialah kepada alam-alam, worlds, kepada semua dunia ini. Berarti di sana bukan saja dunia manusia, kita ada dunia haiwan, dunia malaikat, dan dunia unseen world, dunia yang mungkin kita tidak lihat, dunia yang mungkin kita tidak lihat, dan berbagai-bagai lagi. Maka Nabi SAW, dia punya mesej dia mesti menjadi rahmat. Walaupun Nabi ini involved dengan banyak benda, dia terlibat dalam politics, dia terlibat di dalam ekonomi, dia terlibat dalam berbagai-bagai, tetapi dia tidak dikenali sebagai Nabi politics, dia tak dikenali sebagai Nabi ekonomi, dia dikenali sebagai rahmatan lil alamin, sebagai rahmat kepada sekalian alam. Dalam arti kata bahawasanya apa sahaja yang dikaitkan dengan Islam, jika gagal untuk menunjukkan makna rahmat, makna bagaimana simpatinya, kasihnya agama, kasihnya Tuhan kepada makhluk, maka dia bukan mesej yang dibawa oleh Nabi. Walaupun kita letakkan sejuta dalil, termasuk dalil Quran dan hadis, tapi kalau result daripada Islam yang dibawa itu tidak memberi makna, tidak membawa kepada rahmat, kesian kepada manusia dan alam, maka itu bukan Islam yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah dalam hadis Nabi menyebut, Allah menulis, Inna Allah kataba kitaban qabla an yakhluqul khalq. Allah Ta'ala tulis satu tulisan sebelum mencipta alam, iaitu Inna rahmati sabaqat ghadabi.
Sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Maka apa saja penerangan tentang Islam, kalau nak cakap apa saja, mesti ujungnya membawa rahmat kepada alam. Sama juga apabila kita daripada semua aspek. Sini kebanyakan student perubatan, semua perubatan kan? Okey, saya dalam dunia Islam kita ada hukum, kita ada banyak biasanya hukum hakam syarak. Kita tahu yang pertama, Allah tidak perlukan manusia. Allah tak perlukan manusia. Kita memerlukan Allah SWT. Kalau manusia itu sembah Tuhan, kita semua sehari 1000 rakaat solat, Tuhan tak ada apa-apa keuntungan. Kalau semua orang pergi haji pun Tuhan tak ada apa-apa keuntungan. Kerana Allah itu Ghaniyyun Hamid, Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Semua ketaatan balik kebaikan kepada makhluk. Allah tidak buat Islam, tak turunkan Islam untuk Allah dapat apa-apa keuntungan. Allah tidak memerlukan. Maha suci Dia daripada memerlukan kita. Diturunkan Islam untuk manusia mendapat baik. Kadang-kadang manusia apabila nak bercakap tentang hukum, tentang konklusi hukum, kesimpulan hukum, kadang dalam kesibukan dia mencari dalil, memasang dalil, tidak membawa rahmat kepada manusia, maka ia bukan hukum Islam. Itu saya nak kata. Sebab itu kita tengok Nabi SAW, kalau dia solat dan dia dengar budak menangis, dia cepatkan solat. Kata anak, sebab apa? Rahmatan li ummi, rahmat, kesian kamu. Kan Nabi idza sami'a buka as-sabi khaffif salatahu rahmatan li ummi. Dikesiankan. Jadi kalau Nabi sembahyang ada budak menangis, dia cepatkan. Sebab kesian kamu ada, lebih tahu ada yang terganggu bila anak dia menangis. Dan sama benda ni boleh di-apply dalam semua benda lah. Kalau tu imam dia solat kawasan orang bekerja, dia kena pendekkan solat dia. Orang nak berjabat dia. Kerana dia semua hukum itu sendiri manifestasi untuk rahmat Tuhan. Maka orang musafir boleh puasa, orang musafir boleh buka puasa, orang sakit semayang mengikut keadaan. Kalau apa saja penerangan hukum akhirnya menjadikan suatu benda jadi beban kepada manusia, tidak menjadi manifestasi kepada rahmat Tuhan pada manusia. Dia bukan hukum Islam sekalipun yang bercakap, yang mengeluarkan fatwa itu kiai, maulana, ustaz, segala. Dia bukan hukum Islam. Pesakit-sakit kita pula bagi undang-undang, peraturan-peraturan semayang yang orang sihat pun susah nak buat. Dia bukan hukum Islam yang menjadi rahmat. Walaupun kadang-kadang ada khilaf mazhab, tapi kita patut memilih pandangan-pandangan yang mudah. Saya sebut dulu sebelum datang. Dan orang sakit kita suruh dia tayang, kemudian suruh berwuduk lagi. Yang sihat pun berwuduk saja, yang sakit tayang pun berwuduk. Dua benda nak suruh buat. Dia tidak menjadi, walaupun ada riwayat, tapi riwayat itu dhaif, tapi dia tidak menjadi manifestasi kepada agama yang mudah. Inna dina yusr, agama itu mudah. Wala yushadad dina ahadun illa ghalabahu. Tak ada orang yang memayang-mayangkan melainkan dia akan tewas, seperti riwayat dari Imam Bukhari. Maka di kalangan sarjana membahaskan tentang, di samping melihat kepada amalan-amalan agama, syariat agama, mereka mencari apakah yang sebenarnya intipati agama. Apakah the highest objectives and intents of the Islamic law? Apakah tujuan di sebalik hukum itu yang disebut sebagai maqasidus syariah? Tujuan syariah. Apa tujuan syariah? Tuhan tak perlukan kita, tapi kenapa Tuhan buat undang-undang untuk kita? Apa yang Tuhan nak?
So kembali manusia mencari macam salah umpama. Kenapa Tuhan buat begitu? Separuhkan kita demikian. Tuhan, kenapa Tuhan buat begitu? Kerana Dia mahu supaya manusia membangunkan spiritualnya, kerohaniannya. Tapi kena patuh dengan jalan yang ditunjuk. Perkara ini akhirnya para ulama sarjana Islam hasil mereka bahas Al-Imam Al-Ghazali tulis Ihya Ulumuddin, nak tengok apakah intipati kepada esen kepada ibadat yang Islam. Kemudian lahirnya sarjana seperti Al-Imam Syatibi daripada Andalus menulis kitab Al-Muwafaqat yang mengikutkan apa tujuan saya. Dan kemudian seterusnya. Saya nak bercontoh tentang perubatan sama sekali. Kemudian kita ambil tentang perubatan. Sebahagian sarjana timur, beberapa siapa yang boleh baca buku ada pandangan bagaimana ini masih lagi pandangan yang justru didiskusikan. Macam tarikh Ramadan berkaitan pandangan. Dia kata tidak ada apa yang dinamakan dengan perubatan Islam. Tak ada. The word Islamic medicine sebenarnya tidak wujud, never exist. Tidak pernah wujud. Kerana Islam datang, dia bukan nak bagi ajar orang macam mana nak buat ubat. Kerana manusia memang, kalau Islam ni tak datang pun, manusia memang sering mencari ubat. Dalam dia Hindu ke, dia Kristian ke, dia Buddha ke, memang dia sakit, dia ubat. Sama juga macam bangunan. Islam tidak never introduce apa-apa design bangunan. Tak ada. Sebab ini kita seni bina Islam. Islam tak pernah introduce kan. Umat Islam develop idea, betul. Tapi adakah Nabi kata jika kamu nak buat rumah, hendaklah rumah kamu macam ni, bumbung dia bina pun tak ada. Kubah bukan daripada Islam. Maksud bukan pada zaman Nabi. Zaman Nabi tak pernah ada kubah. Kemudian daripada itu orang Islam perkenalkan kubah. Dan kubah tu macam menjadi masa satu trend. Buat masjid ada kubah. Tak apalah, tak salah. Sebab benda ni benda apa nama, design. So kita design. Apa yang Islam buat kepada pembangunan ialah menggaris pandukan, meletakkan general guidelines, garis panduan umum bagaimana cara orang nak buat rumah. Misalnya tak ada buat rumah sampai zalimi rumah jiran sebelah, walaupun di tanah-tanah kita tambun tanah kita, jiran sebelah kita air turun balik. Kita buat bangunan terlalu tinggi, jiran sebelah kita orang susah, sampai angin tak boleh lalu ke rumah dia, cahaya matahari tak kena kepada dia. Ada nilai-nilai yang rahmat itu diterangkan. Tapi bagaimana nak buat rumah? Mesti bentuk 3 segi ke, 4 segi ke, kena bentuk petak-petak ke? Islam tak begitu. Sama dengan perubatan. Islam pernah beritahu orang Islam mesti pagi-pagi makan ni. Tak ada. Saya pernah kata, seorang yang makan nasi Arab tidak lebih kuat imannya daripada seorang yang makan nasi Sunda. Tak ada. Abu Jahal makan nasi kambing, belahan. Kena orang kata ikut nak kuatkan iman, mari kita pergi restoran Arab. Agama tak kenal hal ini. Semua orang makan yang halal. Cuma agama kata kulu washrabu wa la tusyriku. Makan dan minum jangan kamu melampau. Maksud kamu makan sehingga melebihi kadar yang menjadi bahaya kepada diri. Adakah Islam kenakan apa-apa? Tak ada. Melainkan 1-2 benda yang Quran uji dia, seperti asal, madu, dan Quran uji juga zaitun, zit zaitun, minyak zaitun. Yang lain ada hadis sebut, ulama bincang, Nabi sebut
umpamanya habbatus sauda. Nabi sebut kerana itu Nabi nak introduce habbatus sauda kepada manusia. Kerana itulah jenis perubatan yang mudah didapati di tanah Arab. So Nabi sebagai manusia, qul innama ana basyarun mislukum, katakanlah aku ni manusia macam kamu. Jadi Nabi sebut jenis perubatan, jenis ubat yang ada ketika itu supaya orang boleh guna. Pun Nabi tak pernah sebut kadar apa tu sauda untuk dimakan. That means bukan Nabi itu promote apa tu sauda, tapi Nabi promote something yang material untuk kita gunakan di dalam perubatan. Bukan maksudnya sakit jampi saja kemudian sembuh. Tak. Kena cari benda-benda alam untuk kita terlibat dengan untuk kita menggunakan. So apa yang kita buat dari panduan, jangan perubatan yang ambil perubatan yang halal. Umpamanya jangan makan yang mahal. Bila orang yang nak berubat, jadi pengubat mesti ada ilmu pengetahuan. Umpamanya. Sebab itu dalam riwayat disebut oleh dalam Syiar A'lam Nubuwah, orang bertanya Aisyah radhiyallahu anha, kalau engkau wahai mukminin pandai di dalam syiar, kami tak kisah kalau kau anak Abu Bakar bangsawan Arab. Kalau kau pandai dalam membahagikan syarak juga, kami tidak heran sebab kau isteri Nabi. Tapi macam mana kau pandai dalam perubatan? Macam mana kau boleh pandai dalam perubatan? Aisyah kata sesungguhnya Nabi itu sakit pada akhir hayat. Wufudul Arab, perwakilan Arab datang dan mereka menyifatkan ubat kepada Nabi. Aku yang membancukan. Maksudnya mereka cerita ini Aisyah buat. Dengan itu aku dapat ilmu tentang ubat. Artinya Allah Ta'ala tak, bila Nabi sakit, Allah tak okey, sila ambil pokok ni. Tak ada. Sebab itu adalah naturally manusia, dia akan cari bahan. Agama tak perlu introduce benda. Agama introduce guideline, garis panduan apabila kita nak menjadi seorang doktor. Maka tak ada yang dikatakan doktor hospital bukan doktor perubatan Islam, doktor jambi perubatan Islam. Tak ada. Jambi sebahagian daripada yang diperkenalkan. Tapi Nabi sakit, ada kala Nabi jambi, ada kala Nabi guna ubat. Al-Haris bin Kalada adalah seorang pakar perubatan Arab yang bukan Muslim, yang disebut oleh Ibn Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz Sahabat, yang kitab yang mengenalkan nama-nama para sahabat, dan dia kemungkinan tak masuk Islam, tapi dia pandai dalam perubatan dan dikatakan Nabi menghantar sahabat-sahabat yang sakit kepadanya sebagai satu recognition, iktirafan terhadap orang-orang yang mempunyai pengetahuan di dalam bidang. Ini kerana Islam datang bukan dia nak perkenalkan macam mana nak berubat, macam mana nak meniaga. Orang boleh meniaga, tapi dia memberi bantuan, garis panduan supaya manusia tidak buat satu perubatan, satu perniagaan, satu apa saja politik yang menyalahi maksud Tuhan yang inginkan menyebar rahmat di kalangan manusia. Yang ingin supaya manusia tidak menzalimi antara satu sama lain, yang ingin supaya manusia tidak menderita antara satu sama lain, hatta manusia dilarang untuk bunuh diri dia sendiri. Kalau dia ambil pil makan mati, dia kata ambil pil, nyawa bukan nyawa orang. Tak boleh. Kerana wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jangan kamu bunuh diri kamu, Allah sediakan. Allah sayangkan. Allah rahim, Allah sayangkan. Maka ini agama, dan mengetahui maksud agama ini daripada untuk cerita bagaimana benda yang memperhanuskan benda yang agama tak perhanuskan, menyusahkan perkara yang agama tak sebut, akhirnya jadi begitu complicated pandangan agama. Maka orang kata perubatan ini, akhirnya kita tengok di Malaysia macam-macam. Air mineral RM1 jadi RM20 kerana ustaz jambi dalamnya. Kan? Saya bukan nafikan jambi, ada itu, tapi manusia ambil kesempatan akhirnya, dan dia kata perubatan Islam
Seolah-olah orang yang spend masa 7 tahun belajar ilmu daripada alam, daripada sekian perubatan, pengalaman manusia, tak ada kaitan dengan Islam. Dia yang ambil 3-4 jam jadi perubatan Islam. Ini bukan daripada tujuan kedatangan agama. Manusia yang belajar ilmu untuk memberi servis kepada orang lain, dan servis itu adalah rahmat. Bagi itu sebahagian daripada ajaran Islam. Maka kembali kita perlu melihat dimensi sebenar kepada apa itu Islam yang dihantar oleh Allah melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan rahmatan lil alamin. Wallahu taala alam. Kita buka soal jawab. Cukup kan? Tak ada soal jawab, kita tutup. Kita dalam bahasa baru. Ada soalan? Semua ditambah berapa? Saya datang tahun 2009 ada ni.